أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 12. Muka surat 12. Baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 12 baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, terkadang ada kamu di dalam gopoh. Di dalam gopoh, di dalam dipanggil jazak ni keluh kesah dan marah. Jazak keluh kesah ni lawan kepada sabar, dan marah kamu dalam keadaan marah lawan kepada redha. Maka kamu sangka akan dia akan gopoh keluh kesah dan marah ni merendahkan diri dan bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni dalam keadaan gopoh, keluh kesah dan marah, tidak redha dengan qada susunan Allah. Maka kamu sangka akan dia akan gopoh, keluh kesah dan marah itu merendahkan diri dan bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada kamu di dalam riak semata-mata. Di dalam riak semata-mata. Riak yang tidak bercampur dengan ikhlas. Sebab dalam pembicaraan riak dalam kitab Minhajul Abidin, dia bahagi riak pada dua riak. Dalam Aqabah yang ke-6, Aqabatul Qawadih, yang mana ke-7 Aqabah bonggok peringkat dalam kitab Minhajul Abidin terdahulu sebelum memulai pembicaraan Aqabah ilmu secara detail. Aqabah yang pertama, ke-7 Aqabah bonggok peringkat dalam kitab Minhaj ni, Imam Ghazali sudah datangkan secara ijman, secara kasar. Dimulai dengan ilmu secara kasar, taubah secara kasar, Aqabatul Awaiq, Aqabatul Awarik, Aqabatul Bawa'is, Aqabatul Qawadih, Aqabatul Hamdi wa Syukri terdahulunya secara kasar. 7 Aqabah sudah bicara terdahulunya. Selesai 7 Aqabah ni, kata Imam Ghazali, segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala naik maqam muqarrabin, maqam awliya. Selesai 7 Aqabah dalam kitab Minhaj, segelintir yang dipilih oleh Allah. Hak selesai 7 Aqabah ni, segelintir yang dipilih oleh Allah. Kalau 7 Aqabah ilmu pun tak peduli, hak tu tak ada tu. Hak selesai 7 Aqabah, segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam awliya. Jadi di awal kitab Minhaj, sebelum masuk bab ilmu secara perhalusi ni, dan 7 Aqabah dibicara secara ringkas, secara kasar. Jadi Aqabah yang ke-6, Aqabatul Qawadih,
Qawadih ni sifat-sifat yang mencedera, yang merosakkan pahala amal ibadah. Didatangkan pembicaraan panjang berkaitan dengan riak dan ujub. Dan didatangkan pula pembicaraan lawan kepada riak, ikhlas. Panjang bicara ikhlas. Ikhlas ni ada berapa jenis ikhlas? Ikhlas ni pada amal yang macam mana? Ikhlas ni bila? Tempat dia, masa dia. Ikhlas ni pada amal yang mana? Kita ada amal batin, iman yang paling besar. Amal batin laginya sifat-sifat kepujian. Kemudian ada amal zahir. Amal zahir ni sembahyang puasa dan yang lain-lain. Jadi ikhlas ni ada tak ikhlas dalam bab iman? Kita beriman ni ikhlas. Kita makrifah ni ikhlas. Kita mentauhidkan Allah ni ikhlas. Ada tak ikhlas dalam bab taat batin? Dibicara panjang dalam kitab Minhaj ni. Hati redha, hati sabar, hati tawakul. Ada tak? Ini bicara ikhlas dalam bab redha. Hati redha, hati sabar, hati tawakul. Atau sifat kepujian. Ada tak bicara ikhlas dalam bab taat batin? Dia bicara panjang dalam kitab Minhaj. Lawan kepada ujub, zikrul minnah. Dia akan bicara panjang pula zikrul minnah. Di Aqabah yang ke-6. Riak ni Imam Ghazali bahagi dua. Satunya riak semata-mata. Ini. Satu laginya riak yang bercampur. Satunya riak semata-mata 100% kerana manfaat dunia. Tidak ada langsung manfaat akhirah. Riak yang bercampur ini buat satu-satu amal ibadah untuk matlamat akhirah sebahagian, untuk matlamat dunia sebahagian. Ini riak yang bercampur dia panggil. Kemudian macam mana pula kedudukan pahala amal kalau riak tu bercampur? Tak ada ni. Ikhlas ada dua bahagian ikhlas. Riak ada dua riak. Ikhlas ada dua bahagian ikhlas. Ikhlas semata-mata menuntut pahala. Itu ikhlas yang rendah. Bukan ikhlas wa amal ibadat untuk redha Allah. Nak dapat manfaat akhirah. Berpuasa kenapa? Kerana nak pahala, nak syurga. Ingat tak Haji? Puasa sebab apa? Sebab nak bidadari. Bidadari nak buat gapo pula bidadari? Kerana nak setubuh bidadari. Jadi puasa semayang kerana nak setubuh bidadari. Dengar gitu. Tak. Setakat sebut buat amal ibadah, nak pahala, nak syurga, nak nikmat syurga, nak dapat bidadari, nak dapat bidadari. Lepas tu nak buat apa bidadari? Nak tengok, nak setuh, nak kata apa? Ada sebut pun malu tau. Puasa nak jimat bidadari. Panggil apa tu? Ikhlas untuk manfaat akhirah. Ikhlas lah. Dia panggil ikhlas menuntut pahala. Ikhlas menuntut pahala. Ikhlas nombor satunya buat amal ibadah semata-mata taqarrub ila Allah. Nak menghampirkan diri dengan Allah untuk dapat redha Allah. Bukan kerana nak manfaat akhirah, bukan kerana nak pahala. Tapi kena ngaji molek pula sini ni. Duduk di tangga buat amal ibadah ikhlas untuk dapat pahala tu alhamdulillah. Semata-mata manfaat akhirah yang banyaknya bercampur. Sebab kita hidup atas dunia. Kita hidup atas dunia. Hidup atas dunia ni orang mengajar sama, orang jadi tok imam sama, orang jadi tok bilal sama, orang yang berkhidmat hak menunaikan hak fardu kifayah, menyempurnakan jenazah sama contohnya. Di sini ada manfaat akhirah. Tapi tak nampak. Ada manfaat dunia. Orang mengajar, dia tok imam, dia tok bilal ke apa ke, ada manfaat dunia di situ. Apa dia? Dapat sagu hati, dapat elang, dapat tak usah ceritalah nama apa pun. Duit minyak ke, duit peluh, tak usah kiralah. Ceritalah apa pun. Tapi itu manfaat dunia. Dan orang mengajar, dia tok imam, dia tok bilal, dapat pujian-pujian. Itu manfaat dunia tu. Jadi dalam buat amal ibadah tu semata-mata untuk manfaat akhirah ke? Campur tak dengan manfaat dunia yang hak depan mata?
Manfaat akhirah ni gaib. Satu, akan datang. Satu. Ada ni. Kalau kata manfaat akhirah ni nampak, cuma belum sampai masa kamu dapat. Pada ni, nampak manfaat akhirah, nampak dengan mata syurga, nampak dengan mata bidadari, cuma belum sampai masa kamu dapat. Boleh tahan lagi? Tahu? Sekarang ni manfaat akhirah gaib, nampak pun tidak, lepas tu akan datang pula. Adapun manfaat dunia, depan mata manfaat dunia, dan sekarang dapat dah manfaat dunia. Mana hak hati mudah tergoda? Hak gaib, hak akan datang, ataupun hak nampak depan mata, hak masa sekarang. Ni. Pandai ni. Maka timbullah riak yang bercampur dalam amal ibadah, kerana manfaat akhirah juga dan kerana manfaat dunia juga. Bercampur tu sekadar mana? Sekadar mana yang masa lagi dapat pahala amal ibadah? Dia bicara panjang. Hak riak semata-mata, neraka Allah Subhanahu wa taala tu. Hak riak semata-mata. Sini disebut hak riak semata-mata, atau adalah kamu tu dalam riak semata-mata, bukan riak yang bercampur. Ada ni. Hak ikhlas semata-mata untuk pahala tu, duduk tangga tu alhamdulillah, walaupun ikhlas nombor 2, bukan ikhlas nombor 1. Tak ada dunia. Dunia ada di tangan, tetapi tidak ada dunia masuk ke hati. Tidak ada dunia masuk ke hati. Itu ikhlas menuntut pahala lah, manfaat akhirah semata-mata. Tapi hak banyaknya riak yang bercampur antara manfaat akhirah dengan amal ibadah, dan juga manfaat dunia dengan amal ibadah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kamu dalam riak semata-mata dan kamu menyangka akannya. Ada akannya jatuh. Dan kamu menyangka akannya, akan riak semata-mata. Dan kamu menyangka akannya, akan riak semata-mata tu, kamu menyangka memuji akan Allah atau menyuruhkan manusia kepada kebajikan. Riak semata-mata kerana manfaat dunia semata-mata. Kita menzahirkan kebaikan, ketaatan, kerana kita nak memuji akan Allah yang beri taufik hidayah kepada kita, menunjukkan kebaikan yang dilakukan. Kita tunjuk, kita buat kebaikan ni sebab kita nak supaya orang tertarik dengan kebaikan, dia akan buat kebaikan juga. Jadi derma ni tunjuk bubuh banyak RM50 ke RM100 ke, nak suruh orang lain turut sama, nak menyuruh akan manusia kepada kebajikan lah. Tunjuklah ni. Mana tunjuk derma banyak contoh. Tapi sebenarnya dia riak semata-mata. Ni hati masing-masing ni. Kita jangan duduk suluh hati orang pula. Tengok orang derma diletak RM100. Jangan gitu. Hak ni atas masing-masing. Kenapa tunjuk gitu? Nak suruh orang derma banyak juga. Ini menyuruh kepada kebajikan. Tapi sebenarnya riak semata-mata. Maka mengambil kamu, mana memulai kamu, kata Imam Ghazali, membilang-bilang atas Allah Ta'ala, membilang-bilang atas Allah Ta'ala maasi, akan maksiat ni dengan taat. Itu maksiat, taat ni. Sebab apa? Ni nak seru orang kepada kebajikan. Maksiat. Tempat maksiat batin, riak. Riak ni syirik kecil. Nabi kata haram, ijma' ulama mewajibkan neraka. Tiba-tiba itulah taat. Dan menyangka pahala yang amat besar daripada ketaatan tu pada tempat seksa di hari akhirah dah pahala. Ni taat maksiat batin, kata Imam Ghazali. Maka adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar, kata Imam Ghazali.
Tipu daya yang amat besar. Tipu daya syaitan ni yang amat besar dan lalai yang amat jahat. Tipu daya yang amat besar dan lalai yang amat jahat, yang amat keji, yang amat buruk. Maka inilah Mazali sebut panjang dah terdahulunya, demi Allah kata Mazali, balak. Balak. Balak ni apa? Balak ni bencana lah yang memutuskan. Balak yang memutuskan. Balak yang memutuskan bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Hak maksiat dikatakan taat. Itu seksaan tu di hari akhirah, dak pahala. Ni mari mana ni tipu daya seumpama ni yang besar, lalai yang amat jahat, lalai yang amat buruk, lalai yang amat keji. Kata ini demi Allah, balak yang memutuskan akan amal bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Sekarang berbicara ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Dalam keadaan ilmu yang pertama, ilmu tauhid, beres. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ilmu yang kedua, fiqh, ilmu zahir, beres. Puasa dengan ilmu fiqh sempurna, sembahyang dengan ilmu fiqh yang sempurna, berjemaah sembahyang kita dengan syarat yang sempurna. Berjemaah ni cerita fadilat saja. Syarat berjemaah, 12 syarat untuk sah berjemaah dalam kitab Wisyahul Afrah. Yang kita dah belajar bab taharah, syarat sah sembahyang, suci daripada hadas, suci daripada najis. Itu untuk sah sembahyang. Untuk sah berjemaah ada 12 syarat pula. Berjemaah bertahun-tahun, berbelah-belah, berpuluh tahun. Tak pernah belajar pun. Bak Muafiq Masbuk pun tak pernah dengar pun. Lepas tu nak dapat fadilat 27. Terkadang bawa kepada batal sembahyang. Hak satu pun tak ada. Kita mari berjemaah ni nak 27. Satu pun tak ada. Kosong. Masa sembahyang seorang boleh satu pahala. Sebab syarat-syarat untuk sah sembahyang belajar comel. Tapi syarat untuk sah berjemaah tak belajar. Bawa kepada batal sembahyang. Bukan luput fadilat 27. Boleh pahala satu, bukan. Ada ni. Mana cerita hak fiqh comel fardhu ain fiqh, hak tasawuf tak mengaji. Ini yang ketiga. Yang mana di musyaf sebelah terdahulunya Mazali tekan berkaitan dengan ilmu dan amal. Ilmu lebih afdal daripada amal, ilmu lebih utama daripada amal. Tanpa ilmu tidak ada amal. Jadi wajib dahulukan ilmu atas amal. Amal yang paling besar adalah iman, akidah. Itu amal yang paling besar. Ilmu macam mana? Ilmu yang pertama. Hak paling besarnya iman, akidah. Jadi wajib dahulukan ilmu atas amal, kata Imam Ghazali. Tak dapat tidak. Kita ada ilmu dah. Ada ilmu dah. Alhamdulillah, belajar lagi. Tak payah belajar dah, ilmu ada dah. Orang hak sangka seumpama ni biasanya jahil murakkab. Orang hak belajar tu bukan tak ada ilmu. Hak duk dengar-dengar daripada muda pak tua kelek kita tu, dia bukan tak ada ilmu. Tapi dia nak sentiasa mengulangi ilmu. Orang yang kita ilmu ada dah, tak mau belajar. Biasanya orang ni orang jahil murakkab. Dia sangka dia ada ilmu. Disangka dia ada ilmu. Dah kalau betul ada ilmu dah, salah ke belajar? Ulang lagi. Tak salah. Tapi biasa orang gini ni bab iman. Takkan tak beriman laginya. Ni. Semayang dia budak lagi semayang. Takkan tak pandai. Kena perbetulkan bacaan rukun kauli tu. Fatihah kena betul. Tasyahud kena betul. Takkan tak betul lagi Fatihah.
Takkan tak betul lagi tasyahud. Pada ni. Fatihah daripada budak lagi pandai baca. Memanglah. Fatihah ni daripada budak lagi pandai bacanya. Tapi betul ke tak? Hak baca Fatihah memang kita daripada budak kan? Sebelum sekolah rendah pandai dah baca Fatihah. Semayang dia ada budak lagi. Fatihah tu yang kita baca. Siapalah homo tua, barulah jumpa guru Quran. Guru Quran kata macam mana kalau orang seumpama ni? Siapa masa dia baca Fatihah? Oh, cantik kamu baca Fatihah. Kamu berguru dengan siapa? Saya berguru masa budak-budak dulu. Ni baru pula guru yang pertama masa tua ni. Oh, cantik. Ada tak Quran kata gitu? Jangan. Ada tempat yang mana orang tua baca Fatihah belaka dalam kelas dia. Mengelimpat dia ustaz. Berapa? Berat. Sebab apa tu? Dia merasakan bahawa dia buat betul. Sebab apa? Pandai baca Fatihah bila budak. Kalau kata perbetulkan baca Fatihah, komang. Komang lah. Oh, perbetulkan bacaan Fatihah. Dah selama ni tak betul lagi ke? Dia akan tahu gitu. Perbetulkan bacaan tasyahud. Apa selama ni tasyahud tak betul lagi ke? Jadi, ada ni. Kalau perbetul je, dia kata tak pandai. Perbetul yang selalu duk baca Fatihah depan guru tu. Oh, Fatihah dia comel loteh tapi tetap baca Fatihah. Ke ada guru Quran. Ada satu level anak murid dia nak baca Quran, Fatihah jadi baca. Ada gitu? Ada tak kelas Quran? Siapa satu level anak murid nak mula baca Quran, tak payah mula dengan Fatihah. Ada? Mana tu Imam? Level mana? Level mana baca Quran? Tu guru dia kata Fatihah tak payah. Awak terus pada Quran awak nak baca. Level mana? Ada ni. Tak kok mana pun. Anak murid tu kena baca Fatihah dulu. Nak ceritanya bab Quran ni. Ada ni. Ni tak pernah pun perbetulkan bacaan Fatihah. Dia kata dia pandai. Cari guru Quran dulu. Macam kita tak pandai Fatihah. Dia buat anggapan gitu. Ini biasanya orang jahil murakkab. Kalau ada ilmu dah, insya-Allah dia akan sentiasa belajar. Dia akan sentiasa belajar. Ada ni. Yalah kalau kita kira dak baca apa Fatihah. Kalau kita baca Fatihah depan tok guru kita pun, dia tak duli kita. Dia duli sebelah tu, dia betuk sebelah. Kita bacalah Fatihah depan dia. Tapi dia cara dak kita. Dia tak cara, tapi dia memang gitu dah. Sebab apa jadi gitu? Ni Fatihah dia paling besar sekali. Tidak ada yang menyamai suratul Fatihah dan surah yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Tidak ada yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Sebab tu Quran, kok ke mana Fatihah kena baca? Tapi ada orang semayang puluh-puluh tahun tak pernah baca Fatihah depan guru. Dia harap ke Fatihah masa budak-budak. Kemudian barulah baca depan guru. Itu bukan guru dia suruh baca belaka. Menggiling kepala tu guru dia. Oh, baca Fatihah seumpama ni nak bawa orang semayang macam mana? Macam-macam kesalahan. Orang tua-tua belaka ayah haji belaka, mak haji belaka. Ada ni. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Tak dapat tidak. Ni Mazali. Didatangkan hadis nabinya, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu menjadi pendahuluan kepada amalan. Dan kata Nabi SAW, amal ialah mengikut ilmu. Akidah dengan ilmu. Sembahyang puasa dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu. Taat batin dengan ilmu. Kemudian Mazali tekan pula, wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua sebab. Ini berulang kali saya sebut ni. Dua sebab kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Sebab yang pertama Mazali kata, supaya ibadah kamu berhasil. Supaya ibadah kamu tu sah. Yang kedua, dan supaya ibadah kamu sejahtera, selamat daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua dia akan bicara di muka surat 13 nanti, supaya kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini ayat Al-Quran ni kita tak pandai nak baca pun, tapi terjemahan dia kita biasa dengar semua. Innama
yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya kasih akan Allah di kalangan hamba-Nya adalah oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tanpa ilmu, orang ni sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, rokok, sujud, tapi ilmu akidahnya macam mana? Rokok, sujud dengan akidah yang salah. Ni Ramadan bulan suci dengan akidah yang salah. Ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Rokok, sujud dengan ilmu fiqh macam mana? Macam tadi pula. Semayang dengan Fatihah macam mana? Semayang dengan tasyahud macam mana? Dikir macam dipandang dah. Ini orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Rokok, sujud, tapi hati dengan riak, dengan ujub, dengan takabur. Ini orang takut dengan Allah ni. Ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Di rokok, sujud dengan hati riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, sifat-sifat kecelaan yang lain, tapi rokok, sujud kepada Allah. Ini orang yang sangat berani. Jadi wajib dahulukan ilmu atas ibadah, kata tadi, supaya kamu takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Takut yang sebenar-benar. Apa yang dia amat pada dia lakukan dengan ilmu, bahawa takut yang sebenar-benar. Baca Quran dengan ilmu, itu takut yang sebenar-benar. Baca Quran dengan akidah Al-Quran, itu takut yang sebenar-benar. Baca Al-Quran dengan Al-Quran menjadi pakaian zahir dan batin. Orang yang baca Al-Quran, yang takut akan Allah, yang pertama baca Al-Quran dengan ilmu. Bukan baca gohik sendiri, bukan. Pandai-pandai baca sendiri, bukan. Kemudian baca Al-Quran, orang yang takut akan Allah, serta akidah Al-Quran, serta pakaian zahir batin dengan Al-Quran. Itu orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran tanpa guru, itu orang berani dengan kalam Allah. Baca Al-Quran dengan guru Al-Quran, tapi akidah Al-Quran tak belajar, hak pakaian zahir batin fiqh tasawuf Al-Quran tak belajar, ini orang sangat berani dengan kalam Allah. Membaca tanpa berakidah, membaca tanpa beramal zahir dan batin. Orang berani dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia berani menghadapi laknat daripada Al-Quranul Karim sendiri. Orang yang tanpa ilmu, orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil dan sejahtera daripada perkara membatalkan paling ibadah. Sekarang ilmu tauhid comel, ilmu pertama. Ilmu fiqh comel, ilmu kedua, ibadah sah jadi. Ada ni. Puasa sah, semayang sah jadi. Tanpa ilmu yang ketiga, untuk supaya amal ibadah yang sah yang jadi tadi ni sejahtera daripada perkara yang membatalkan amal ibadah. Yang ketiga ni tak ada. Ni yang ketiga ni. Ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ada ni. Tapi kalau ilmu yang pertama, ilmu akidah, ilmu tauhid, tu tak peduli, tu tak ada lah. Al-Mazali kata dah terdahulunya, terkadang engkau berpegang akidah yang terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhirah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sampai di hari akhirah, maknanya pada masa hidup atas dunia tu dia melakukan amalan-amalan, maka kami menjadikan akan amalan mereka dengan jadi debu yang bertaburan apabila berpegang akidah-akidah yang salah. Saya sebut minggu lepasnya, bab ikhtiar usaha macam mana ahli sunnah wal jamaah, qadarah jabariyahnya macam mana. Manakah ni ayat Al-Quran menjadi pegangan kita bab ikhtiar usaha? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itulah akidah kita ahli sunnah jamaah dalam bab ikhtiar dan usaha. Kita wajib berpegang, kita ni sebagai hamba ada ikhtiar dan usaha.
Mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau, kami yang sembah. Akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan. Maka wajib berpegang di akidah. Kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Fatihah akan lanak kembali, solat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan. Jangan duk mu Tuhan, tak ada kita Tuhan belaka, tu jabariyah bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena jaga molek pada sini ni. Dia berpegang tak ada ikhtiar usaha. Kalau cerita bab usaha pun gitulah. Ni ada doktor mari ni. Doktor mari buat periksa kesihatan ni rupa orang ngaji dah ni. Comel dah pakaiannya. Duduk pondok dah. Doktor duduk pondok. Tu makan, doktor pun marilah. Orang tu molek dah ni duduk masjid 24 jam iktikaf. Doktor mari. Adalah. Ada doktor mari cek kesihatan. Doktor bukan Tuhan. Ya, tak tahu gitu. Doktor bukan Tuhan. Memang doktor bukan Tuhan. Lepas tu, cek doktor buat doktor bukan Tuhan. Doktor tidak boleh menyembuhkan. Doktor tak boleh beri bekal. Memanglah. Tapi kita usaha kita macam mana? Orang mari nak cek percuma. Gilah cek. Kalau kata doktor mari cek, saya cek sok mudah. Beritahu juga. Doktor bukan Tuhan. Lepas tu, kenapa makan nasi? Nasi bukan Tuhan. Nasi tidak boleh mengenyangkan. Tuhan yang mengenyangkan. Kenapa cari nasi? Ada nasi kedok. Jawab, nasi bukan Tuhan. Nak kena jawab? Doktor, memang doktor bukan Tuhan. Tak boleh menyembuhkan. Lepas tu, kenapa cari nasi? Adakah nasi mengenyangkan? Yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Jangan cari nasi, cari Tuhan. Lapoi. Lepas tu nak cari Tuhan. Gitu. Nasi pergi makan. Ni. Itu usaha duduk mana? Kena jaga pula situnya. Wajib berpegang hamba di pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka alhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Baca alhamdulillahirabbil alamin, tauhid uluhiyah ada di akidah kita. Tauhid rububiyah ada di akidah kita. Apa makna alhamdulillah? Apa makna rabbil alamin? Yalah tak disebut Fatihah. Ngaji Quran guru tetap Fatihah pertama. Itu hak zahir. Hak etikad macam mana? Etikad Fatihah. Etikad Fatihah macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Ni segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu terjemahan. Apakah akidah alhamdulillahirabbil alamin? Tauhid uluhiyah, istighna dan iftikar. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Apa makna Allah Rabb, Allah Tuhan? Ini bicara akidah, hak ilmu pertama. Tapi kalau akidah ilmu pertama tak lepas, tak ada cerita. Tak ada cerita. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemah molek. Tambah akhir zaman ni kadang-kadang hak zahir comel. Pekoh comel, pekoh bak puasa comel, pekoh bak semayang comel, pekoh bak haji khusyuk habis-habis khusyuk. Memang kena gitulah buat pergi Mekah. Kena khusyuk. Pergi Mekah ni. Ada ni. Penuh satu masjid khusyuk. Khusyuk haji. Dah khusyuk bak semayang, pernah buat. Khusyuk bak akidah, pernah buat. Kalau haji comel pekoh, tapi kalau semayang tak comel pekoh, haji diterima. Kalau haji comel pekoh, semayang comel pekoh, akidah tak comel, tuan terima haji. Haji comel pekoh, pekoh haji comel, pekoh semayang comel, akidah comel, tasawuf macam mana pula? Kalau haji dengan riak, wujud takabur macam mana pula? Ini ilmu.
Itulah. Dahulukan ilmu atas ibadah. Yang pertama ilmu akidah, tu nombor satu. Yang fiqh yang kedua, ni baru masuk ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ada ni. Kalau tak kenal mana sifat-sifat kecelaan, mana-mana sifat kepujian, macam mana nak meninggalkan sifat kecelaan? Akhirnya bersifat dengan sifat kecelaan, disangkakan dengan sifat kepujian. Yang terdahulunya Mazali tekankan, hak saya ulang semua, dan memang dalam ceramah saya ulang hak dalam kitab Minhajul Abidin ni. Maknanya mensia-siakan taat batin, kewajipan taubah, kewajipan khauf, kewajipan zuhud, kewajipan tawakul, kewajipan ikhlas, kewajipan syukur. Hak ni kena bicara satu-satu tajuk. Bukan ceramah saja. Ceramah saja kan. Taubah, khauf, zuhud. Khauf rigu dengan rajak, takut rigu dengan harap. Zuhud, bicara. Itu hanya sebut perkataan. Dia kena perici hak dalam kitab Pandang Bagi Hati. Yang mana sebelum baca kitab Minhajul Abidin ni, kitab Pandang Bagi Hati, hak tu hak asas dia nak kena mengaji. Sebut saja ceramah. Macam ginilah ceramah. Semayang kena comel pekoh, baca Quran kena comel. Tu sebut. Tapi semayang nak comel pekoh, belajar ke tak? Quran nak baca comel, belajar ke tak? Kita mestilah berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Dah belajar ke tak akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi hak sifat-sifat kepujian ni kena detail satu-satu. Taubahnya apa? Apa rukun? Apa syarat? Dosa yang macam mana? Dan kitab Minhajul Abidin, dosa dibahagi dua. Satu yang dosa usuluddin, yang kedua dosa furu'uddin. Satu dosa usuluddin pecah dua pula. Yang pertama dosa usuluddin hak pegangan kafir. Yang kedua dosa usuluddin hak pegangan yang berdosa besar. Pegangan kafir dan kitab tauhid ni bukan penyembah berhala. Dan kitab tauhid, mereka yang berpegang akidah yang kafir, ijma' ulama, imam tidak sah, bukan bicara penyembah berhala. Orang Islam tapi berakidah dengan akidah yang kafir, ijma' ulama. Orang Islam berakidah dengan akidah yang khilaf pada kafir. Jadi taubah mula-mulanya taubah pada usuluddin. Pegangan yang kafir yang pertama, pegangan yang berdosa besar yang kedua. Barulah pergi pada taubah pada dosa furu'uddin, cabang agama dan kitab Minhaj. Kena perici satu-satu. Pergi perici pula sifat-sifat kecelaan. Tapi kalau tak belajar, hak sifat-sifat kepujian ditinggalkan, taubah ditinggalkan. Tapi masghul, berbimbang, bersibuk dengan semai sunat rajin, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, berzikir besar rajin. Tapi taubahnya mana? Khauf, rajaknya mana? Zuhud, tawakul, syukur, sabarnya mana? Tinggal waktunya. Maka dia tak ada sesuatu bagimu. Dan kata maksud terkadang engkau mengekali atas maksiat batin, hati riak, hati ujub, hati takabur, yang mewajibkan neraka, tapi hak perkara harus makan siang hari, bukan bulan Ramadan lah untuk puasa sunat, meninggalkan harus tidur malam untuk qiyamul pun sama juga. Tidak ada sesuatu bagimu, kata Imam Ghazali. Hak ning ni hak berkaitan dengan maksiat batin. Pergi pada amal-amal. Macam sekarang Ramadan, berpuasa Ramadan, tapi kalau hati mengekali riak, ujub, takabur, hasad, ada ni. Sebut riak, ujub, takabur, wadde mana ni? Wadde dia, pandai wadde. Dipanggil wadde tau. Dipanggil nak panggil apa? Wak sepeli, pandai sepeli. Pandai sepeli. Sepeli ni wak dono, wak relax, wak lembu kenyang. Ya lembu kenyang aja, lembu kenyang. Lembu kenyang kalau kita cakap depan telinga dia, riak, ujub, takabur, lembu kenyang kata orang ni. Iling gitu dah. Lembu kenyang. Orang itu juga riak, ujub, takabur, dosa besar yang mewajibkan neraka. Rajin buat amal sunat, buat je macam bukan dia. Ada ni. Mengekali riak, ujub, takabur. Takabur sifat iblis.
Takabur sifat iblis. Oh, cakap kabur jangan duk main orang sombong ni. Cakap kabur orang sombong ni kok, habislah dia je lah segala-galanya. Orang sombong ni dialah segala-galanya. Cakap dia tak kira dah. Pandai ni. Bapa? Aku siapa? Mung siapa? Kata nak apa pun biar ke dia lah, dia orang tak ada kedudukan. Kalau kena ke dia sikit je orang tegar, Allah dia punya melenting. Rakak punggung-punggung, gerak mana? Gegar mana? Kena ke dia. Sebab apa? Kita siapa? Ni orang sombong. Orang yang bersifat dengan Azazil ni bukan cerita orang yang ada kelak danduk. Kelak danduk tak ada tergantung dah. Nampak lain lah. Bukan ada kelak danduk. Bukan ada disko. Duduk dalam masjid. Mengekali riak wujud takabur. Mengekali sifat takabur sifat Azazil. Rajin wa amal. Rajin wa amal. Tapi mengekali sifat yang mewajibkan neraka. Wajib neraka dah dia ni. Fabisa maswal mutakabbirin. Tuhan kata, sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali dalam neraka bagi orang sombong. Tempat di neraka bersama dengan Azazil dah. Oh, rajin wa amal. Orang sombong seumpama ni bukan dia rosak, dia merosakkan orang lain pula dengan kesombongan dia. Kalau duduk masjid kok, dialah yang menghuru-harakan masjid. Dia menghuru-harakan masjid. Orang yang sombong. Kena dengar kata dia je. Pandangan orang lain. Siapa dia? Aku siapa? Masa kerja dulu, aku ni pengarah. Bos. Duduk masjid, aku nak jadi pengarah juga. Aku nak jadi bos juga. Di pejabat dulu, kamu jadi pengarah. Sebab kamu alim dengan ilmu kamu, ilmu dunia. Sekarang duduk masjid, kamu jadi pengarah. Kamu jahil dengan ilmu agama. Yang badan ni. Hak dan kitab Minhaj hak masa disebut ni ambil molek memang. Kalau beramal dengan tiada ilmu, memang ginilah jadinya. Dalam keadaan tipu daya yang amat besar Imam Ghazali dan lala yang amat buruk, amat keji. Demi Allah Imam Ghazali, ini semua main mana ni? Mari daripada orang yang beramal dengan ketiada ilmu. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Ini bicara ilmu tasawuf ni. Ilmu tauhid comel, ilmu fiqh comel. Ilmu tasawuf ilmu yang ketiga ni. Pandai dia. Rajin wa amal sunat, tapi meninggalkan, mensisihkan hak amal wajib atau taat batin. Berat laginya mengekali dosa-dosa besar, maksiat batin yang mewajibkan neraka. Yang mewajibkan neraka. Hak minggu lepasnya, hak berat laginya dalam keadaan seumpama tu dia cita di hati. Itulah bekalan dia pada hari akhirat. Cita kenapa ni? Angan-angan. Amal ibadah dia itu, itulah bekal akhirat. Itu angan-angan. Maksiat batin pula situnya. Angan-angan tu maksiat batin pula. Dia berangan-angan. Amal ibadah dia, orang duduk masjid ni semuanya nak syurga, nak pahala, nak syurga lah. Tak apalah, ini ikhlas. Orang awam begitulah. Nak pahala, nak syurga. Wa amal ibadah, nak pahala, nak syurga. Ijma' ulama ikhlas. Ingat baik tu. Sebab tu dalam kitab Minhaj ni bicara akabah yang ke-6, ikhlas menuntut pahala. Itu nama dia. Ikhlas menuntut pahala. Jadi wa amal ibadah nak pahala, ikhlas ijma' ulama. Ada ni. Ikhlas ijma' ulama nak pahala. Jadi orang masjid ni nak pahala belaka. Tapi jalan nak pahala macam mana? Jalan nak pahala macam mana? Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Itu jalan nak pahala. Untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Tauhid comel, fiqh comel, tasawuf comel, ilmu dan amal. Barulah berpahala. Barulah kita mengharapkan pahala daripada Allah, balasan baik daripada Allah, rahmat daripada Allah, kurniaan syurga daripada Allah. Ini panggil rajak, mengharap.
Kalau sebaliknya dipanggil umniyah, angan-angan kosong dicela pada syarak. Nak pahala dengan semai sunatnya, dengan puasa sunatnya, dengan baca Qurannya, tapi ilmu macam mana? Ni ilmu ketiga, ni ilmu tasawuf macam mana? Inilah Mazali kata tipu daya yang amat besar, lalai yang amat jahat. Maka inilah demi Allah, kata Mazali, bala, musibah, bencana yang memutuskan bagi orang yang mengejar amal dengan ketiadaan ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga. Sebab itulah fardu ain tauhid pekot tasawuf kewajipan yang mandatori. Tak seduk oeh lah. Kalau betul nak dapat balasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurnia Allah, tidak ada jalan melainkan beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh, baru dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira ilmu ya Muhammad kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi nak beriman, fardu ain tauhid kena kemah. Nak beramal soleh, fardu ain pekot tasawuf kena kemah. Barulah dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak disertakan dengan ilmu hak mandatori putus ni ke, tak ada bahagian. Duduk masjid lama mana pun, iktikaf 24 jam pun tidak ada bahagian. Bukan yang ada hanyalah angan-angan kosong. Mengharapkan syurga Allah tanpa menjalani jalan syurga. Jalan syurga adalah beriman dan beramal soleh. Dimulai dengan ilmu. Sebab tu orang letak, ada di sekolah letak ni panggil apa? Motu, M-O-T-O, motu. Bukan motu mari surah ni. Tu motu pula. Tu motu pula tu. Mari surah ni. Motu ni motu pula. Ni motu M-O-T-O. Di sekolah dia tulis ilmu, iman, amal. Macam mana tu kan? Ilmu, iman, amal. Tu. Dia letak dinding tu kan. Ditulis comel lah, besar lah. Ilmu, iman, amal. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu sains dan matematik, ilmu, iman apa? Dah. Sekolah kan? Dia ada sains matematik. Ilmu, iman, amal. Iman tu duduk mana? Itu bagi ilmu agama dah. Ilmu, iman, amal. Ilmu yang pertama. Beriman, beramal. Tu. Yang kedua. Itu syarat untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah mengharap akan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian serta yang demikian sekaliannya, bahawasanya bagi segala amal yang zahir tergantung daripada perjalanan amal batin yang membaik akan dia dan membinasa akan dia, seperti ikhlas dan riak. Ikhlas lawan dia riak, dan ujub dan menyebut nikmat. Ujub lawan dia menyebut nikmat. Ni dua ni lawan. Ikhlas lawan dia riak. Ujub lawan dia zikrul minnah. Ni bicara di akabah yang ke-6. Dan yang lain daripadanya, maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini yang batin dan jalan yang bekah pada amal ibadah yang zahir dan kaifiah memelihara daripadanya dan memelihara akan amal daripadanya, maka sedikit baginya barang yang sejahtera amal yang zahir pula. Nak selamat amal zahir, tak kena jaga hak taat batin. Kalau hak ilmu berkaitan taat batinnya tidak tahu, maka sedikit sangatlah yang selamat amal zahir. Semaya puasa dia, semayang dia, baca Quran dia, nak selamat sangat-sangat sedikit kalau tidak mengetahui berkaitan dengan ilmu amal batin, ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minggu depan cuti sekali. Tapi di surah Imam ni kuliah subuh berjalan macam biasalah. Jemputan-jemputan lah. Jadi minggu depan subuh Selasa cuti sekali. Tapi kuliah subuh di surah Imam ni dia panggil orang lain lah pula. Gitu. Mana kuliah subuh ada lah. Bukan tak ada. Cuma kitab Minhaj ni kita cuti sekali. Gitu. Mana kena mari jugalah. Mari untuk dengar tazkirah lah pula. Mana kuliah subuh ada. Cuma kitab Minhaj je cuti sekali. Cuti raya. Sekali.